Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam satu seminar penyelidikan dan inovasi pendidikan Afzan 2021. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kami dapat bersama untuk SPIPA pada kali ini. Yang saya hormati para penilai, para penilai serta para pesyarah dan juga para pembentang untuk SPIPA pada kali ini. Kami tampil untuk kajian pada kali ini bersama dengan Puan Sabiah, Muhammad dan juga Rozki, Encik Rozki Effendi bin Ripin. Atas tajuk analisis keperluan kerangka aplikasi pembelajaran dalam meningkatkan kemahiran membaca kanak-kanak prasekolah. Baik, sebagai latar belakang kajian, kita amat memahami bahawa membaca merupakan satu elemen penting, satu kemahiran yang sangat penting yang perlu dikuasai pada kanak-kanak seawal 4 hingga 6 tahun. Namun kita sedari pada hari ini kita tengok bahawa pembelajaran kemahiran membaca kanak-kanak sangat padat dan juga sangat dipenuhi dengan penuh ranjau dan juga cabaran tersendiri. Tambahan lagi apabila kita berdepan dengan pandemik 2020 yang memberi satu ancaman yang cukup besar kepada guru-guru prasekolah untuk menyuntik dan juga mengajar kemahiran membaca kepada kanak-kanak. Banyak kajian yang kita yang telah dilakukan sama ada di dalam ataupun luar negara yang berkaitan memberi tumpuan khusus kepada pembangunan masalah membaca dalam kalangan kanak-kanak seawal 4 hingga 6 tahun. Salah satunya ialah menggunakan aplikasi mudah alih. Potensi yang besar oleh pengkaji sebelum ini menunjukkan bahawa apabila kita menggunakan aplikasi mudah alih merupakan salah satu medium yang sangat berpotensi untuk kita gambling di peringkat prasekolah untuk kita ajar kepada kanak-kanak ini. Kita tengok, saya bahagikan kajian ini kepada 3 bentuk. Yang pertama sekali kita melihat kepada potensi aplikasi yang saya sebutkan tadi. Ini telah dibuktikan oleh kajian-kajian di dalam dan juga luar negara, termasuk kajian dalam negara seperti Yahya Salam 2014, kajian luar negara oleh Cordero, oleh Fazani dan juga Korat yang membuktikan bahawa aplikasi pembelajaran pada hari ini sama ada menggunakan tablet, menggunakan tab, menggunakan telefon, menggunakan komputer bimbit dan sebagainya, ianya boleh memberi satu tarikan dan juga memberikan satu suasana yang menyeronokkan dalam kalangan kanak-kanak untuk mempelajarinya. Namun begitu, kita sedar bahawa ianya ada kelemahan penggunaan aplikasi ini. Kajian menunjukkan bahawa pengguna aplikasi untuk pada hari ini masih ada lagi kelompangan, masih ada lagi lompangnya di sana dan juga di sini yang perlu dipenuhi. Jadi perlu kepada justru kajian ini tampil memikirkan satu keperluan kerangka bagi memenuhi kelompangan-kelompangan yang ada. Bagi memenuhi ruang-ruang yang kosong, kita perlu kepada satu kerangka uh, pembelajaran yang betul-betul dapat menyentuni kanak-kanak prasekolah dan kita ini juga di atas beberapa permintaan penyelidik seperti Michelle 2015, Newman, Shokri dan juga menyatakan bahawa kita perlu satu kerangka yang konkret dan juga tepat supaya uh, khususnya dalam kita membangunkan aplikasi kanak-kanak ini. Baik, hadirin sekalian, kajian ini kami bangunkan menggunakan satu objektif yang cukup besar. Iaitu kita nak melihat mengenal pasti tahap penerimaan guru prasekolah terhadap keperluan pembangunan kerangka aplikasi pembelajaran dalam meningkatkan kemahiran membaca kanak-kanak
prasekolah. Kita nak tengok tahap penerimaan. Apabila kita mengikut tahap penerimaan, sudah pasti kajian ini dipandu oleh satu persoalan kajian yang cukup baik, iaitu apakah tahap penerimaan guru prasekolah terhadap keperluan dan juga keinginan guru menggunakan kerangka aplikasi pembelajaran dalam meningkatkan kemahiran membaca. Untuk kita melihat melihat uh, 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 pencapaian ataupun melihat kepada tahap penerimaan ini, kita ukur melalui model UTAUT. Okey, model teori penerimaan dan juga penggunaan teknologi, iaitu model UTAUT ataupun Unified Theory of Acceptance and Use of Technology oleh Venkatesh, Morris dan juga Davis, yang melihat kepada 4 skop utama. Yang pertama iaitu prestasi, yang kedua kita nak tengok tahap penerimaan usaha dia, dan yang ketiga kita nak tengok sikap, dan juga akhir sekali kita melihat kepada keinginan. Baik. So, kajian ini, sebelum kita bangun kegerakan kajian ini, kami telah membuat sedikit pembacaan dan rujukan-rujukan. Terutamanya kita melihat kepada konsep pembelajaran itu sendiri. Kita melihat kepada konsep pembelajaran yang mendasarinya adalah konsep pembelajaran Afrika. Kita melihat konsep pembelajaran itu, kita tengok peralatannya dan juga pedagoginya. Dan pembacaan ini sangat padat. Kita tengok melalui T.H. Brown, kita tengok kajian daripada Munawar, Syahadan Ahmad dan sebagainya. Yang kedua, konsep yang kita tengok iaitu konsep ataupun kemahiran membaca kanak-kanak. Kita selongkar secara detail dari sudut tahap perkembangan kanak-kanak, dan juga kita melihat juga, kita meninjau apakah faktor-faktor yang menyukarkan kanak-kanak ini untuk menguasai kemahiran membaca, dan apa impaknya terhadap kanak-kanak sekiranya ia gagal untuk menguasai kemahiran membaca. Dan ini, kajian-kajian ini dijalankan oleh Michelle Harun dan juga Jamian kita dapati. Dan yang terakhir sekali, kita melihat kepada aplikasi pembelajaran. Aplikasi-aplikasi yang ada di dalam dan juga luar negara yang banyak sekali di dalam pelantar, dalam talian internet, dalam pelantar-pelantar yang ada, kita dapati, kita melihat, kita menyelongkar, kita membongkar satu persatu dan kita tengok di mana kekurangan yang ada, kita tengok konsep aplikasinya, pembelajarannya macam mana, kita memahami TMK, konsep TMK di prasekolah, penggunaan dia macam mana dan dari sudut termasuk kekuatan dan juga kelemahan pembelajaran yang sedia ada di negara kita. Baik. Berikut adalah kerangka teori. Kerangka teori yang kami yang diadakan untuk menggerakkan kajian ini, iaitu kita menggunakan dua teori utama, iaitu teori perkembangan kognitif oleh Piaget 1970, dan juga kita menggunakan teori pembelajaran konstruktivisme oleh Vygotsky. Dan kita sangat memahami bahawa Piaget sangat dekat dengan perkembangan kanak-kanak ini, iaitu kita mengambil salah satu elemen yang diketengahkan oleh Piaget, iaitu intuitif. Dan juga dalam Vygotsky, kita mengambil zon perkembangan Praxima, bagaimana peranan scaffolding, untuk membantu orang dewasa, membantu kanak-kanak untuk memajukan lagi kemahiran membaca kanak-kanak. Baik, kerangka ini disokong oleh salah satu yang kita panggil iaitu model kerangka TPACK oleh Kohler dan juga Mishra. Dan apabila kita bercakap tentang penggunaan teknologi, bercakap tentang integrasi teknologi dalam pembelajaran, sudah pasti kita tidak boleh kesampingkan peranan Kohler dan Mishra melalui kerangka TPACK-nya yang menggunakan 3 elemen utama, iaitu pedagogi, kita ada teknologi dan juga kita ada konten, yang dirangkumkan dengan satu package yang cukup baik untuk kita gunakan, bagaimana menggunakan teknologi itu dalam konteks pembelajaran secara lebih efektif dan menyantuni kumpulan sasar yang kita nak. Baik.
Kajian ini, hadirin sekalian, okey, kajian ini uh, kita melihat kepada kajian ini adalah pengajian DDR, okey, iaitu Ritchie and Klein. Okey, salah satu benda yang ditekankan oleh DDR iaitu need analysis. Yang pertama, the stage one ialah untuk menganalisis. So kajian ini hanya peringkat need analysis sahaja. Kami menggunakan 51, melibatkan 51 guru prasekolah pengelolaan Kementerian Pendidikan Malaysia, dan questionnaire yang kita tajukan secara bersemuka dan juga secara online adalah questionnaire daripada teori UTAU yang mengukur kepada 4 benda tadi, iaitu kita mengukur prestasi, kita mengukur usaha cikgu, kita mengukur tingkah laku dan juga kita mengukur kepada sikap dia. Baik, hadirin sekalian, saya nak bagi tahu model yang kita gunakan ini sangat bertepatan apabila kita nak melihat kepada prestasi dan juga keinginan seseorang untuk menggunakan teknologi, terutamanya dalam penggunaan. Sebab model ini sangat bertepatan apabila kita bercakap tentang integrasi pengajaran dalam pendidikan, iaitu kita menggunakan model teori penerimaan dan juga penggunaan teknologi. Kita melihat kepada 4 benda. Yang pertama sekali, jangkaan prestasi. Yang kedua, kita melihat jangkaan usaha. Yang ketiga, kita melihat kepada niat dan tingkah laku, keinginan, niat dan keinginan. Dan yang keempat, kita melihat kepada sikap, iaitu penggunaan teknologi itu sendiri. So, hasilnya, hasilnya kita menggunakan skor. Kajian ini menggunakan skor min USRI 2010, iaitu 0 hingga 1.6, sangat rendah, tidak memuaskan dan ianya dianggap sebagai tidak perlu. Manakala 1.67 hingga 3.33 sederhana, agak memuaskan dan juga agak perlu. Manakala 3.34 hingga 5.0 adalah sangat tinggi, sangat memuaskan dan juga sangat perlu. Okey, baik. So kita dapati yang pertama, jangkaan prestasi. Jangkaan prestasi ni hadirin, dia merujuk kepada tahap kepercayaan guru bahawa penggunaan teknologi mudah alih ini dapat membaiki prestasi dia. Prestasi guru tersebut dalam pengajaran yang sedia ada. So kita dapati min yang sangat tinggi, sangat perlu dan sangat memuaskan, iaitu 4.37 hingga 4.51. Manakala jangkaan usaha merujuk kepada mudah guna, kesesuaian, easy to use. Sesuatu bahan yang digunakan itu oleh cikgu menganggap bahan ni sama ada tabletnya, sama ada telefon, sama ada komputer riba, sama ada LCD, sama ada sistem alat yang lain, ia merujuk kepada mudah guna sesuatu itu untuk dirancang dan digunakan semasa PMP. Manakala jangkaan sikap merujuk kepada tindak balas yang positif, respon yang positif guru terhadap penggunaan pembelajaran ini dalam konteks kemahiran membaca kanak-kanak. Dan kita dapati min yang sangat juga tinggi, iaitu 4.35 serta hingga 4.47. Dan yang terakhir sekali adalah niat dan keinginan guru. Kita tengok minnya adalah 4.33 hingga 4.41. Min ini merujuk kepada tahap keinginan guru, tahap niat dan tahap keinginan guru yang tebal, tahap keinginan dan juga tahap niat guru yang bersungguh-sungguh untuk menggunakan teknologi pembelajaran dalam pengajaran kemahiran membaca kanak-kanak prasekolah. So saya fikir itu sahaja ruang dan juga peluang yang kita ada. Mudah-mudahan sesi ini akan memberi impak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.